أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Rujukan terlengkap pertanian organik ialah Kitab Al-Filaha tulisan Abu Zakaria Yahya di abad ke-12. Buku ini perincikan lebih 40 ayat Quran dan banyak hadis tentang pertanian. Dalam 34 jilid, ilmu pertanian Islam ini pernah selamatkan Spanyol dari bencana kebuluran. Digunakan di Eropa beratus-ratus tahun. Kitab Al-Filaha adalah antara sumbangan agung Islam kepada dunia dalam bidang pertanian yang kekal relevan hingga hari ini. Sebagai contohnya, revolusi terkini penggunaan air laut untuk pertanian yang dianggap sangat canggih sebenarnya sudah pun disarankan dalam kitab Al-Filaha 800 tahun lalu. Kajian tunjukkan penggunaan racun dan kimia dalam jangka masa panjang sebabkan tanah jadi tak subur dan nutrien di dalamnya pupus. Baja urea sebagai contoh. Dilaporkan di dalamnya terdapat 52% amonia yang ikat nitrogen supaya jadi butiran. Amonia adalah senjata kimia dalam Perang Dunia Pertama. Semasa membaja, semua amonia masuk ke tanah. Hanya 5% nitrogen diserap tanaman dan selebihnya kembali semula ke atmosfera. Dengan perlahan-lahan tanah jadi beracun dan ekosistem tanah rusak tanpa sadar. Indah kita diprogram supaya berpikir tak boleh bertani tanpa racun dan baja kimia. Kitab Al-Filaha telah buktikan kesilapan persepsi ini ratusan tahun sebelum kimia pertanian dicipta. Kita perlu pikir tentang lebihan racun, bahan kimia, pengubah suai genetik, GMO, dan lain-lain yang tertinggal pada makanan. Adakah mendedahkan racun ke tanaman yang dimakan manusia dibenarkan oleh Islam? Tanah ialah benda hidup yang mesti ditangani dengan sewajarnya. Pertanian organik adalah tentang menjaga tanah dan tanaman supaya mampu jana hasil yang baik secara berterusan. Ia adalah cara yang mesra persekitaran semula jadi. Kita perlu belajar cara alam bekerja dan berusaha untuk menirunya. Jika kita bersahabat dengan alam, alam juga akan bersahabat dengan kita. Di atas tanah hanya ada 2 unsur yang diperlukan tanaman, yaitu cahaya matahari dan karbon dioksida untuk proses fotosintesis yang hasilkan oksigen dan kanji atau glukos. Sebahagian besar aktiviti berlaku dalam tanah di mana tanaman dapat unsur-unsur lainnya. Ia dikenali sebagai simbiosis mutual antara tumbuhan dan mikroorganisme yang saling bergantung dan memerlukan. 90% tanaman perlu kepada fungus dan bakteria untuk tumbuh sihat. Akar hanya mampu menjalar sekitar 7%. Fungus akar atau mikorizal yang bergabung dengan akar boleh menjalar 700 kali lebih luas. Sais mikorizal yang 10 kali lebih halus dari rambut bolehkannya sampai ke bahagian sempit yang tak dapat dijangkau oleh akar.
mikorizal kumpul unsur organik, mineral dan lain-lain dan bawanya kepada akar. Bakteria akar atau rizobakteria pecahkan unsur yang dibawa mikorizal supaya boleh diserap oleh tanaman. Rizobakteria juga mampu simpan lebihan unsur dan lepaskan kepada akar bila diperlukan. Akar pula bekalkan glukos untuk makanan rizobakteria dan mikorizal. Satu simbiosis mutual sempurna yang saling melengkapi. Maha suci Allah yang sangat bijaksana mencipta. Bagi lalat, sampah adalah lebih wangi dari bunga. Manusia yang berakal tak bertindak seperti lalat. Jangan hanya peluk tubuh dan berharap ada orang lain lakukannya untuk kita. Ayo bangkit bersama dan bertindak bijak. Allah kurniakan akal, ilmu dan wahyu. Kita perlu gunakannya untuk kebaikan semua hidupan dan alam. Hanya ada satu planet yang sesuai didiami manusia. Bumi. Pertanian konvensional dedahkan 500 juta pound racun serangga kepada alam semula jadi. Racun ini penyebab utama penyakit kepada tanaman, serangga, fungus dan bakteria. Pertanian organik bebas dari semua ini. Tanah sihat hasilkan makanan sihat. Tanah mesti disuburkan dengan bahan yang betul, bahan organik semula jadi. Kompos dan baja bukan kimia adalah pilihan yang sepatutnya. Tindak balas kimia dalam pertanian konvensional hasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Karbon dioksida yang terhasil dalam pertanian organik sangat rendah dan ia bantu perlahankan pemanasan global. Biodiversity yang baik berperanan pastikan ladang boleh bertahan kepada cuaca buruk, penyakit dan serangga perosak. Biodiversity yang tak baik boleh sebabkan jangkitan penyakit dan lain-lain. Algae blooms sebabkan kesan secara langsung yang tak baik kepada manusia dan hidupan air. Antara sebab utama ialah penggunaan baja kimia berasaskan petroleum dalam pertanian konvensional. Pertanian organik bantu kekalkan habitat semula jadi serangga, burung, ikan dan lain-lain. Ini bolehkan burung dan pemangsa lain untuk hidup dengan baik di ladang dan bantu proses pengawalan makhluk perosak secara semula jadi. Ladang organik ada lebih 8 inci tanah atas, topsoil, berbanding tanah yang terdedah kepada kimia. Masalah tanah runtuh boleh dielak sehingga 66%. Penggunaan racun dan baja kimia dari pertanian konvensional adalah sebab utama pencemaran air. Pertanian organik bantu sumber air terus kekal sihat dan tak tercemar.